Soalan D, soalan D dia ada 9 soalan. Dia punya soalan-soalan kecil tadi tu ada 9. 9 soalan. 1 hingga 9 ni. Okey. Dan soalan-soalan tersebut memerlukan anda melukiskan table ni. Dia kategori measure, central tendency and dispersion. Okey. Maksudnya kena bina table ni. Di mana kita ada data, ni ada F. F ni kita dah perolehi seperti tadi, dan lower boundary kita ada nilai dia. So masukkan saja contohnya 106.5 dan seterusnya. Tekan X ni, ingat X ni adalah midpoint. 107 tambah 208 bahagi 2 dapat nilai di sini. Lepas itu dapat nilai di situ F, itu frekuensi didarabkan dengan X, dapat nilai di sini. Okey. Dan di sini untuk yang seterusnya kita memerlukan X bar. X bar ni adalah min bagi data kita, nilai min bagi data kita. X bar. Okey, ni X bar dia sigma fx bagi sigma f. Okey, sebab ni adalah group data. Okey, sigma fx di sini maksudnya kita kena selesaikan ke semua ni dan cari nilai di sini berapa, masukkan di sigma fx. Okey, sigma f kita dah ada dah 30. Okey, masukkan di situ, kita dapat nilai min. Dapat saja nilai min, kita dapat selesaikan bahagian ini. Okay, keseluruhan ni kita boleh selesaikan. Sebab tu penting dari segi pengiraan data, pastikan dia tepat. Okay, cuba kita perhatikan. Okey. Okey, mana min? Patutnya ada keluar min. Okey, nilai min. Min tu kemudian. Ini cara pengiraan min. Okey. Selepas dapat data ni, nilai-nilai ni kita perolehi fx. Okey, kita ada fx ni satu persatu kita buat. Pastikan kira dengan berhati-hati, kerana kesilapan di peringkat awal ini dia akan menjejaskan keseluruhan jawapan yang lain. Okey, salah di sini, okey, min kita ni kalau salah, semua jawapan yang berikutnya akan salah. Okey. Okey, 9315 bahagikan dengan 30, kita akan dapat 310.5. Okey, itu nilai X bar kita. Jadi berikutnya apabila X bar tu dah diperolehi, okey, X bar ni dah dapat dah, okey, 310.5. X kita mana? X, okey, maksudnya ni. Okey, 157.5. Okey, tolak dengan 310.5, dapat nilai di sini. Okey, kita lihat. Selesaikan table ni dengan berhati-hati. Okey, dapatnya 153, 51, 51 dan seterusnya. Okey, seterusnya dapat nilai di sini. Kita akan darabkan dengan F. Mana F? Frekuensi kita. Maksudnya F ni darab dengan nilai ini, akan dapat nilai di sini. Okey. Selesai di sini. Okey, seterusnya X tolak X bar square. X tolak X bar square maksudnya nilai di sini. Maksudnya 153 kuasa 2 dapat 23.409. Okey. Suka saya ingatkan pada pelajar supaya buat satu persatu. Jangan ada setengah pelajar dia terus ke step yang terakhir ni. Adakah salah? Tak salah. Cuma jika berlaku kesilapan, tukar untuk kita mengesannya. Sebab di sini dah X tolak X bar square, ada terus darabkan dengan F. Saya suka ingatkan pelajar supaya buat dulu kolom untuk X tolak X bar square. Okay, cari nilai dia. Lepas tu darabkan dengan F. Dia lebih selamat. Itu langkah keselamatannya. Okay, selesai di sini. Okay, nilai yang kita kehendaki adalah jumlah penjumlahan atau summation of X tolak X bar square F. Seterusnya nilai X tolak X bar F. Di mana nilai-nilai ini kita akan gunakan untuk perkiraan yang berikutnya. Okey, selesai table ni, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Nilai mood ni kita tentukan kedudukan mood kita. Kedudukan mood adalah kita lihat kepada nilai frekuensi yang terbesar, iaitu 12. Okey, 12 ni. Ini adalah nilai mood. Okey. LMO tadi adalah lower boundary di mana mood kita berada. Maksudnya 209 ni adalah lower class kita. Jadi lower boundary dia adalah 208.5. Okey, itu nilai yang kita akan gunakan untuk mood. Lepas itu
D1 adalah, cuba kita perhatikan, dia ada D1, D2, okey, D1. Okey, LMO tadi adalah, kita dah bolehi, dia tadi adalah 208.5. okey, cuba kita perhatikan 208.5. okey, D1 ni adalah kita punya frekuensi di mana kelas mode berada ditolak dengan frekuensi yang kelas yang sebelumnya. Kelas sebelumnya berapa? Okey, kelas sebelumnya adalah 9. Maksudnya 12 tolak 9. Tu D1. D1. Okey. Saya tukar warna pen, warna apa ya? Warna hijau Okey, D1. D2 nanti adalah 12 tolak 2. D2. Okey, dia untuk mode ni dia akan gunakan nilai D D1 dengan D2. Dengan dia punya size kelas kita tahulah 102 tadi. Okey. Alright. Okey, D1 kita adalah 3, 12 ditolak dengan 9 dapat 3. Okey. D2 kita adalah tadi adalah 12 tolak 2, tu dapat 10. Okey, dapat nilai di sini. Kita punya class size adalah 102. Tekan calculator dengan betul. Okey, kita akan dapat nilai mode kita adalah 232.04. Okey, berikutnya median. Mediannya sama juga. Kita kena tentukan nilai median kita, location, location of median. Location ni di mana? Maksudnya separuh daripada data. Data kita adalah 30, betul? Jadi 15. Okey, nilai 15 ni, nilai 15 ni berada di mana pada data kita? Cuba kita perhatikan. Kita kembali ke belakang, nilai 15. Okey, saya tukar pen. Okey, nilai 15 di cumulative frequency. Sudah pasti dia bukan berada di 9, di 15. Maksudnya dia kena berada pada tempat yang lebih besar daripada 15. Okey, maksudnya 21. Okey, 21 lah. Lebih besar. Yang pertama, 9 ni tak cukup. Okey, 15. Maksudnya next tu adalah dia akan berjumpa nilai yang lebih besar daripada 15, iaitu 21. Maksudnya di sinilah tempat median kita. Location of median kita. Okey, location of median kita di sini. Okey, location of median. Okey, seterusnya kita masukkan nilai-nilai yang diperlukan dalam median. LM adalah lower boundary di mana median kita berada. N per 2, 30 per 2. F huruf besar, ingat F huruf besar adalah frekuensi, cumulative frekuensi sebelum kelas median. FM adalah frekuensi di mana median kita berada. C adalah class size. Okey, cuba kita 208 betul tak? Kita tengok data kita. Okey, 208. Okey, di sini kan. 208. 208.5. Okey, maksudnya lower class kita 209, lower boundary dia jadi 208.5. Okey, F sebelum kelas median adalah 9 dan F ni adalah cumulative frekuensi F huruf besar ni. Okey, 9 dan nilai frekuensi di mana kelas median berada adalah 12. Okey, kita masukkan nilai tersebut untuk pengiraan mean kita. Okey, 208.5. Okey, 9 tadi yang saya sebutkan dan 12 kita masukkan dan kita kira menggunakan formula ini. Yang penting kamu semua tahu menggunakan formula ini. Okey. Seterusnya kita akan dapat 259.5. Okey, tekan calculator dapat nilai 259.5. Tu nilai median. Okey, next adalah soalannya diminta third quartile. Third quartile formula ini. Ini formula dia. Third quartile maksudnya 3/4. Dia third yang ketiga lah. Okey, 3/4 daripada data kita. Okey, kena tentukan 3/4 data kita ada 30. Okey, dapat berapa? Kalau ditekan calculator 3/4
darab 30. 22.5. Okey, 22.5. Nilai 22.5 berada di mana? Di cumulative frequency kita. Cuba kita perhatikan kembali ke data ini. Okey, nilai 22.5 kita nak tentukan. Okey, saya tukar warna pen kepada warna dark blue. Okey, 22.5 adalah di sini. Ini adalah tempat third quartile. Q3 kita berada di sini. Okey, dia berada di sini Okey. Maksudnya nanti lower boundary adalah 310.5. Okey, nilai cumulative frequency sebelumnya, sebelum kelas third quartile kita adalah 21. Nilai F-nya nanti adalah 2. Dan size kelas 102. Okey, kita sambung ke formulanya. Okey, 310.5. Okey, 3N kita adalah 30. Okey, cumulative frequency sebelum kelas third quartile kita adalah 21 dan nilai frekuensi pada kelas third quartile kita adalah 2 tadi. So size kelas dia sama 102. Kita kalkulator dengan betul, dapatlah jawapan 387. Okey, itu third quartile. Seterusnya 9 decile. Okey, 9 decile kita di 9 ni. Tentukan 9 decile ni di mana? Maksudnya 9 darab 30 bahagi 10. Itu kedudukan dia. Maksudnya pada cumulative frequency yang ke-27. Okey, default table. Di manakah kedudukan frekuensi yang ke-27? Okey, 27. Okey, saya tukar dulu pen ke warna biru dia, light blue. Okey, 27. Kebetulan dia di sini. Maksudnya kalau dia sama, maksudnya di sinilah kedudukan dia. 9 decile kita. Okey, maksudnya nilai yang kita akan gunakan nanti adalah lower boundary dia adalah 514.5. Okey, F kita, F sebelum kelas 9 decile ni adalah 25 dan nilai frekuensi di mana 9 decile berada adalah 2. Nilai ni yang kita akan gunakan untuk pengiraan 9 decile nanti. Kita masukkan dalam formula dia. Pelajar kena tahu gunakan formula ini dengan tepat. Maksudnya, okey, 514.5, 9 tadi, ini masukkan saja. 25 adalah cumulative frequency sebelum kelas 9 decile dan 2 adalah nilai F ataupun nilai frekuensi di mana 9 decile berada. Dan C adalah kelas size 102. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan 6.5. Okey, seterusnya okey, 80 percentile. Okey, percentile yang ke-80. Okey, pertama sekali seperti kebiasaannya tentukan di manakah kedudukan cumulative frequency, cumulative frequency bagi percentile yang ke-80. Maksudnya 80 per 100 darab 30. Okey, maksudnya pada cumulative frequency yang ke-24. Okay, kita perhatikan sebab kita nak ambil nilai tersebut untuk pengiraan. Okey, 24 maksudnya dia berada di sini. Saya bulatkan. Okey, ini untuk 80 percentile. 80 percentile. Okey, nilai yang kita akan gunakan nanti adalah F, cumulative frequency sebelum kelas 80 percentile kita adalah 23. Nilai frekuensi dia nanti, frekuensi di mana 80 percentile berada adalah 2 dan nilai lower boundary nanti adalah 412.5. Okey, nilai tersebut yang akan digunakan dalam pengiraan. Okey, kita masukkan ke dalam formula. 9 decile sudah, 80 percentile. Okey, 412.5. Okey, lepas tu diikuti dengan 80 darab N, N3. Nilai F sebelum kelas 80 percentile adalah 23 dan nilai F, F dia adalah 2.
dan size kelas adalah 102. Dengan kalkulator dapatlah nilai 463.5. Mean deviation. Mean deviation, okay, nilai-nilai ni kita akan rujuk lagi daripada table, iaitu summation of x minus x bar darab dengan f, okay, divide by sigma f. Okay, ambil saja nilai daripada table tu. Okay, untuk mencari mean deviation, pertama kita nilai x darab x bar f ni tadi dibahagikan nilai summation of f adalah 30. Okey, kita masukkan ke dalam mean deviation 3978. Okey, mean deviation masukkan nilai dia 3978 bahagi 30, dapatlah 132.6. Okey, nilai untuk mean deviation. Seterusnya kita mencari nilai variance. Okey, nilai variance nilai variance kita adalah sigma x tolak x bar square f bahagi dengan sigma f. Okey, merujuk kepada table tadi tu. Okey, merujuk kepada table tadi tu. Okey, table tu di belakang. Okey. Okey, 806. Okey, 806 310 dibahagikan dengan sigma f kita adalah 30. Okey, tengok hasil dia. Dibahaginya mean deviation sudah. Okey, seterusnya kita lihat kepada variance. Okey, variance s square sama dengan summation of x tolak x bar square f bahagi dengan summation of f. Okey, kita rujuk pada table nilai-nilai tersebut. Apabila kita rujuk table, nilai summation of x tolak x bar square f adalah 806 310 bahagi dengan 30. Okey, kita kembali kepada pencarian variance tadi. Okey, variance dia, okey, kita masukkan 806 310 bahagi 30. Okey, bagi 30 dapatlah 26,877. Okey, dan standard deviation, seterusnya standard deviation dia adalah saling kait dengan nilai variance, iaitu S. Nampak standard deviation kita cari S. S adalah square root of S square, maksudnya square root of variance. Okay, variance kita tadi ni adalah, okay, variance ni adalah S kuasa 2. Dia cara penulisan juga sama. Kalau kamu tulis punca kuasa 2 bagi S square pun betul. Okey, masukkan saja nilai punca kuasa 2 bagi 26,877, dapatlah nilai standard deviation adalah 163.94. Jadi kita dah selesai untuk menjawab ke semua soalan yang diminta. Kita dah selesaikan daripada awal tadi sehinggalah yang terakhir ni adalah standard deviation. Okey, harap semua pelajar faham berkaitan dengan langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan soalan yang sebegini. Okey.